Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Tetap dan Puan Timbalan Pengerusi Tetap. Yang berbahagia Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Ketua Sri Kandi Malaysia. Yang berhormat Datuk Wira Hajah Mas Emiyati Samsudin, Naib Ketua Sri Kandi Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Rona Kendi, Wakil Majlis Pimpinan Tinggi Bersatu, Wakil-Wakil MPT, Barisan Kepimpinan Exco dan Ketua Sri Kandi Negeri-Negeri. Seterusnya, sidang perwakilan dari seluruh negara dan para pemerhati yang saya hormati. Dari Sri Kandi Negeri Kedah. Dari Kedah ke Kuala Lumpur. Penat memandu, rehat sebentar. Ku ingatkan kerajaan Madani makmur. Rupanya penuh dendam kesumat. Saya mulakan ucapan saya pada petang ini dengan melahirkan rasa kesal dan sedih atas apa yang telah dilalui oleh Presiden Parti kita, Abah kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya mewakili Sri Kandi Bersatu Negeri Kedah mengutuk sekeras-kerasnya pertuduhan yang dikenakan kepada Presiden Parti kita. Sesungguhnya pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan yang memerintah negara pada hari ini adalah lebih bersifat membalas dendam, pertuduhan terpilih dan cuba mengalihkan perhatian kita rakyat Malaysia daripada pentadbiran dan polisi mereka yang dilihat lemah dan gagal. Sidang perwakilan sekalian, tajuk perbahasan saya pada hari ini ialah perang malapetaka alam, keselamatan makanan iaitu food security, keselamatan dunia dan peranan negara. Saya ingin kaitkan tajuk ini dengan keadaan dalam negara kita. Walaupun negara kita tidak berlaku perang saudara atau tembak-menembak dengan komunis seperti yang berlaku satu ketika dulu, namun perang harga bekalan makanan, harga minyak, caj perkhidmatan bank yang keterlaluan merupakan masalah utama yang memberi beban kepada rakyat. Dunia juga baru saja berdepan dengan ancaman krisis kesihatan COVID-19. Sesungguhnya kita sebagai rakyat Malaysia patut berterima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan barisan menteri-menteri yang ketika itu bertungkus lumus dalam memastikan kesejahteraan dan kesihatan seluruh rakyat Malaysia terjamin. Tapi ini pula balasan yang diberi oleh kerajaan PMX bila beliau naik menjadi PM zaman di mana COVID dah dikawal oleh kerajaan semasa Abah menjadi PM dahulu. Setiap hari rakyat, terutamanya golongan B60 dan M20 berperang dengan masalah ada pendapatan yang kecil tetapi terpaksa berbelanja besar. Harga barang yang naik tidak pernah turun, tapi Abah pula yang mereka nak turun. Sungguh tidak mengenang budi. Bagai kacang lupakan kulit, bagai melepaskan anjing tersepit. Kita yang menyelamatkan dia pula dia gigit kita balik. Masya Allah. Betul tak kawan-kawan? Abah selalu berkata di saat-saat sukar, di saat penyakit merebak, di saat rakyat tak boleh bekerja, peranan kerajaan ialah cuba sedaya upaya memastikan makanan di atas meja. Cuba sedaya upaya supaya tiada yang kelaparan, tiada yang mati bunuh diri, stres dan sebagainya. Kita bersyukur negara kita jauh dari gempa bumi dan malapetaka alam yang lain seperti gunung berapi dan sebagainya. Namun, masalah tiada duit dengan nilai ringgit yang semakin menurun berbanding dolar hari ini, iaitu $1 bersamaan dengan RM4.52 amatlah membebankan rakyat. Ini
adalah permulaan malapetaka kepada emosi rakyat Malaysia. Bermula kepada peningkatan bilangan rakyat yang stres, anxiety, tekanan jiwa, bunuh diri, penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Bukankah ini juga adalah malapetaka jika ianya berlarutan dalam jangka masa yang lama? Sidang hadirin sekalian, saya juga mengambil inspirasi dari cerita Ketua Sri Kandi negeri saya yang baru pulang dari misi bantuan di Turki dan Syria beberapa hari lalu. Turki dilanda gempa bumi hebat yang mengorbankan hampir 54,000 nyawa. Kemusnahan fizikal amatlah teruk hingga mengubah dari yang kaya menjadi miskin dan tinggal di dalam kemah-kemah dalam sekelip mata. Pemulihan akan mengambil masa berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Walaupun Turki adalah sebuah negara pengeluar tekstil ketiga terbesar dunia dan pengeluar utama bijirin terutama gandum, barley dan kacang pistasio, mereka tetap memerlukan bantuan dari negara luar untuk bantuan kontena, pembangunan semula bandar dan sebagainya. Perangkaan Malaysia tahun 2022 melaporkan inflasi makanan mengalami peningkatan bagi sayur-sayuran, daging dan ikan yang berpunca dari kekurangan bekalan makanan serta kenaikan harga makanan ternakan. Kenaikan harga pasaran bijirin juga telah memaksa kenaikan harga pasaran makanan yang lain secara langsung dan tidak langsung, seperti harga daging, ayam, telur dan makanan tenusu. Sehubungan dengan situasi ini, pelbagai krisis telah melanda merata tempat di dunia dan tidak lagi terbendung kepada negara-negara tersebut sahaja. Sehubungan itu, sehubungan dengan itu, Sri Kandi Negeri Kedah mendesak agar Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menumpukan kepada perkara-perkara berikut. Nombor 1, mengurangkan import barangan makanan yang boleh dihasilkan dalam negara seperti sayur-sayuran, telur, ayam serta beras dengan membuka dan membaik pulih tanah-tanah terbiar di kawasan luar bandar serta tanah-tanah kerajaan boleh disewakan dengan kadar yang rendah. Nombor 2, menggalakkan anak-anak muda menceburi bidang pertanian dipantau secara intensif oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat agar tidak berlaku usaha sekerat jalan. Ia juga boleh mengurangkan kadar pengangguran dan mengawal kemasukan buruh asing ke negara ini. Nombor 3, menggiatkan industri hiliran seperti industri makanan laut, ubatan herba serta pelancongan kesihatan di daerah-daerah yang sesuai yang dapat membantu mengisi masa lapang penoreh, pesawah dan petani di waktu-waktu mereka menunggu hasil tanaman mereka boleh dituai. Sri Kandi Kedah juga mendesak agar kerajaan sekarang, PHBN, berusaha mencari formula-formula logik, kaedah-kaedah yang bijak dalam menangani masalah bekalan makanan rakyat. Isu telur saja pun mengambil beberapa bulan untuk diselesaikan hingga apakah ayam Malaysia tak pandai bertelur seperti ayam India? Suka saya sarankan agar di masa akan datang nanti Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini diberikan kepada kawan wanita, sebab wanita sebagai seorang ibu dan suri rumah akan cuba sedaya upaya menyediakan makanan kepada keluarganya walau dengan sumber yang sedikit dan terhad mengikut kreativitinya. Setuju tak semua? Terima kasih. Sidang perwakilan sekalian, sebelum saya mengundurkan diri,
Saya mewakili Sri Kandi Bersatu Negeri Kedah menyeru seluruh Masa tamat. menyeru seluruh perwakilan dan pemerhati berdiri teguh di belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita bangkit bersama-sama untuk menentang kezaliman. Jadilah kerajaan yang dihormati, bukannya menjadi kerajaan yang asyik mencari kesalahan orang dan mengenepikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat demi mempertahankan kedudukan. Rakyat mahukan harga barang makanan asas turun atau sekurang-kurangnya terkawal. Bukannya giat mempromosikan menu rahmah yang dilihat idea kurang cerdik. Kami mahu harga turun, bukan abah yang turun. Rakyat mahu abah membawa aspirasi kerajaan. Prihatin, bersih dan stabil. Rakyat mahu kerajaan yang prihatin, bukan kerajaan madani. Saya, Zuliana binti Zulkifli, mewakili Sri Kandi Bersatu Negeri Kedah, mohon menyokong. Hidup Abah! Hidup Abah! Hidup Abah! Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.